Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-95. InsyaAllah muka surat 95. Jadi selamat datang semua kepada sahabat-sahabat yang kekal, yang masih mengikuti, yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk melihat beberapa tadabbur yang kita boleh insya-Allah perhatikan, kita baca insya-Allah ayat-ayat Al-Quran dan kemudian kita cuba ambil kefahaman dan juga ambil beberapa pengajaran insya-Allah daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Hari ini insya-Allah daripada surah An-Nisa. Kita masih lagi surah An-Nisa ayat 102 sehingga ayat 105 insya-Allah. Jadi kita ada dalam 4 ayat insya-Allah, 2, 3, 4 dan 5. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sedikit pencerahan insya-Allah untuk memahami Al-Quran, guidance, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khuzu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khuzu hizrahum wa aslihatahum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya baca hanya sebahagian saja daripada ayat 102 pada pagi ni, kerana ayatnya agak panjang, setengah muka surat ni satu ayat saja. Jadi insya-Allah, apakah kandungan dalam muka surat ini, muka surat 95 ni? Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebenarnya ialah tentang solatul khauf, cara sembahyang dalam keadaan takut, ataupun setengah ulama kata syiddatul khauf, iaitu takut ataupun bersangat-sangatan takut. Jadi insya-Allah sebelum kita terus lebih lagi, insya-Allah tolong bagi respon tentang suara, insya-Allah suara okey ataupun tak okey. Sebab saya takut juga, kadang-kadang suara tak jelas. Jadi dalam muka surat ni, muka surat yang ke-95 ni, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sembahyang khauf, sembahyang semasa dalam keadaan ketakutan ataupun syiddatul khauf. Di dalam campuran dalam Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa ada ulama telah buat kesimpulan, iaitu ada sebanyak 8 cara. 8 cara bagaimanakah cara sembahyang ketika syiddatul khauf. Iaitu maksud 8 cara ni ialah sebab kadang-kadang sembahyang syiddatul khauf ni dalam ketakutan. Ketakutan ni macam-macam. Tapi ketakutan yang banyak diceritakan oleh hadis-hadis Nabi ialah bukanlah takut pada binatang ke, takut pada ribut ke, tetapi lebih kepada takut semasa peperangan. Iaitu semasa dalam peperangan, kadang-kadang dia boleh jadi iaitu musuh tak ada lagi, tapi kita bersedia untuk menghadapi musuh. Kadang-kadang musuh dah nampak, kadang-kadang musuh tu daripada depan. Dari depan, maksud depan daripada menghadap kiblat. Kadang-kadang musuh ni tidak menghadap kiblat, musuh berada. Jadi kita tak boleh tentukan. Kemungkinan juga ialah masa tu dah start peperangan, masa tu kemungkinan belum start peperangan lagi, baru dalam persediaan. Jadi campur-campur semua tu, ulama kata semua ada 8 jenis cara macam mana menunaikan syiddatul khauf ni ataupun khauf, sembahyang dalam keadaan takut ini. Jadi kita akan lihat secara kasarnya ialah bahawa semasa dalam keadaan takut ni, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang-orang yang beriman ni untuk sembahyang. Jadi mereka ni maknanya ialah boleh sembahyang dalam keadaan macam mana sekalipun. Apabila keadaan dah sangat terdesak, maka boleh tak menghadap kiblat sebagai contohnya. Dan juga boleh juga ialah sembahyang walaupun sambil berperang. Makna dalam keadaan peperangan kan, macam mana nak sembahyang kan. Dan bahkan setengah ulama saya sebut, setengah ulama mengatakan boleh melambatkan sembahyang sehingga maknanya masuk dalam waktu yang lain, tapi dihimpunkan, bukan jamak. Sebab pernah berlaku dalam setengah-setengah mazhab dikatakan bahawa Nabi SAW pernah sembahyang zuhur dan asar dalam sembahyang maghrib, dalam waktu maghrib. Dan ada setengah sahabat selepas daripada peperangan Uhud yang mereka ni sembahyang asar tapi dalam waktu maghrib. Macam mana pula asar dan maghrib kan? Bukan jamak kan. Kalau jamak asar dan zuhur, maghrib dan isyak.
Ini campur masuk dalam waktu. Jadi ertinya sini setengah ulama ni saya sebutkan bukan hanya mazhab Syafi'i tapi ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali dan sebagainya. Jadi nak ceritakan ialah bagaimana kelonggaran yang telah diguna pakai oleh ulama-ulama Islam untuk menunjukkan bahawa menunjukkan penting apa? Bukan pentingnya peperangan, tapi pentingnya sembahyang ni walau dalam apa keadaan pun mestilah sembahyang. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, ada orang walaupun dalam keadaan selesa pun tak sembahyang. Hanya sibuk bekerja, bukannya khauf, bukannya syiddatul khauf. Hanya sibuk bekerja dan sembahyang pun sambil-sambil begitu kan. Sekejap kan kemudian cabut lari. Maka tidak sepatutnya lah kan bagi. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala ajar di dalam ayat ini, ayat 102 ni, ialah tentang sembahyang jemaah. Kita akan lihat bagaimana sembahyang jemaah tu. Maknanya walaupun dalam keadaan dahsyat, dalam keadaan takut, dalam keadaan musuh tu ada depan tu kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengajarkan sembahyang jemaah kan, iaitu hendaklah mereka ni berjemaah. Kalau diikut dalam ayat ni lebih kurang iaitu mereka ni dibahagikan kepada dua kumpulan. Jadi orang Islam, tentera tu dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang bersembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi imam, dan kemudian apabila selesai sembahyang, bukan selesai maksudnya, apabila habis satu rakaat, maka satu ni berhenti dulu, kemudian datang golongan yang menjaga tadi tu, iaitu yang menjaga keadaan kan, menjaga musuh dan sebagainya. Mereka ni masuk untuk sembahyang pula kan. Dan kemudian mereka ni sembahyang, kemudian yang ni akan habiskan sembahyang mereka. Lepas tu maknanya bergila-gila menunggu kan. Jadi imam tu menunggu. Tujuan dia adalah apa? Pentingnya sembahyang jemaah. Jadi kalaulah dalam keadaan terdesak macam tu pun mereka ini disuruh untuk sembahyang jemaah, jadi apatah lagi dalam keadaan kita yang selesa kan pada hari ini kan. Takkanlah kita tak boleh nak berjemaah kan. Masjid ada, kenderaan ada kan, cuaca pun tak jadi masalah kan. Jadi sepatutnya kita ni sembahyang berjemaah. Jadi itulah perkara yang kita boleh faham secara indirect daripada hadis, daripada ayat yang kita akan baca pada apa ini, sebagai satu mukadimah supaya mudah kita nampak kan bagaimana maknanya pelaksanaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kat sini pelaksanaan. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, ayat 102, Allah Ta'ala kata, wa iza kunta fihim, apabila kamu berada pada mereka, fa aqamta lahumus solah, dan kamu dirikan, tegakkan sembahyang bersama mereka, untuk mereka, iaitu maknanya kamu ni wahai Nabi menjadi imam kepada tentera Islam tu. Maknanya Nabi SAW keluar dalam peperangan bersama dengan mereka, dan kemudian Nabi sembahyang, Nabi menjadi imam untuk mereka. Fa aqamta lahumus solah. Jadi Allah SWT ajar sini, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi satu kumpulan, maknanya dibahagikan dua, satu kumpulan sembahyang bersama dengan kamu, ma'ak. Wal ya'khuzu aslihatahum, tapi dalam masa mereka ni sembahyang tu jangan tinggalkan senjata. Maksudnya senjata ringan lah kan, senapang ke, kalau zaman sekarang ni kan pistol ke apa benda semua kan, jangan letak senjata. Tapi kalau meriam ke kereta kebal macam mana nak ni kan, tu tak boleh kan, tu senjata berat Jadi maknanya senjata ringan tu tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala kata mestilah wal ya'khuzu aslihatahum, mesti mereka ambil senjata-senjata mereka tu, pegang senjata mereka tu. Sebab apa? Sebab tak tahu kan keadaan peperangan dan boleh berlaku bila-bila masa kan. Fa iza sajadu falyakunu min waraikum, bila dah sembahyang, sajadu tu makna dah menunaikan satu rakaat dah sujud, makna dah selesai, dah maknanya berdiri bersama dengan imam tadi tu, kemudian telah sujud, dah habis satu rakaat, kemudian pergi ke belakang, falyakunu min waraikum, Allah Ta'ala kata hendaklah dia mereka ni pergi ke belakang, duduk di belakang menjadi penjaga pula. Kemudian wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datanglah pula satu grup lagi yang tak sembahyang lagi tadi tu, yang kerja dia menjaga tadi tu, mereka ni datang pula. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kumpulan satu lagi tu, lam yusallu falyusallu ma'ak, yang belum sembahyang lagi tu, kemudian mereka ni akan masuk untuk sembahyang bersama dengan kamu. Jadi imam tadi menunggulah sekejap kan, sementara mereka ni bertukar kan. Kemudian wal ya'khuzu hizrahum, hendaklah mereka ni mengambil kewaspadaan mereka. Maknanya mereka ni tak boleh lah buat dono kan, dah sembahyang tutup mata khusyuk, nanti musuh datang kan. Maknanya dalam masa mereka sembahyang pun mereka setelah dalam keadaan berjaga-jaga kan. Kemudian sebab apa Allah nak kata wal ya'khuzu hizrahum wa aslihatahum, mereka hendaklah berjaga-jaga, mereka hendaklah senjata mereka mesti ada juga pegang, tak boleh lepas. Kemudian waddallazina kafaru, Allah Ta'ala sebutkan sekarang ni the reason kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat macam ni. Buat macam ni tu apa? Iaitu menyuruh mereka ni sembahyang macam tu, kemudian menyuruh mereka ni memegang senjata semasa peperangan,
kan, semasa solat minta maaf dan sebagainya. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wadda, cinta, ingin, nak, apa dia? Allazina kafaru, iaitu musuh-musuh kamu, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni, waddallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kafir ni Allah Ta'ala sebut sini kan, mereka ni, orang kafir ni suka, ingin kalau kamu ni taghfuluna. Taghfulu ni maknanya ialah kamu lalai. Maknanya kamu lalai ni tak buat tak hirau apa yang maknanya kan. Maknanya kamu sembahyang sehingga kamu ni lalai daripada sembahyang kamu. An aslihatikum wa amti'atikum. Allah Ta'ala sebut dua sini kan. Satunya kamu lalai daripada senjata kamu. Yang keduanya daripada barang-barang kamu. Amti'ah. Sebab sekarang ni kan, amti'ah ni maknanya apa-apalah, barang-barang peperangan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kata kan, kalau kadang-kadang benda ni bukan senjata kan, senjata direct. Sebagai contoh lah kata, alat-alat komunikasi kata kan. Sekarang ni penting kan, dalam apa peperangan, kalau alat komunikasi tu hilang, jadi menyusahkan, jadi akan menyebabkan mungkin kalah perang kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah hendaklah kamu, walaupun kamu sembahyang, hendaklah kamu, kenapa? Kerana orang kafir ni ingin untuk ambil senjata kamu, ingin supaya kamu lalai daripada senjata kamu, dan juga lalai daripada amti'ah kamu, daripada barang-barang keperluan peperangan, keperluan tak peperangan dan sebagainya. Lalu mereka, kalau kamu dah lalai tu, apa yang mereka akan buat? Allah Ta'ala kata, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Kamu lalai saja, mereka akan serbu kamu. Serbu apa? Allah Ta'ala kata mailatan wahidah, maknanya serbu ramai-ramai dengan satu serbuan. Mereka berpakat ramai-ramai, mereka akan serbu kamu secara serentak, gitu kan. Jadi dalam ayat ni, walaupun kita katakan ayat ni, kita tengok ini di antara kehebatan Al-Quran kan. Ayat ni Allah Ta'ala ceritakan dalam peperangan, makna kaitan dengan sembahyang, khauf, sembahyang syidatul khauf, sembahyang dalam keadaan takut dan sebagainya kan. Jadi, tapi kalau kita ambil ayat ni sahaja kan, kan, untuk kita jadi panduan dalam hidup kita, maka cukuplah, setakat tu saja mudah cukup dah. Tengok kan, Allah Ta'ala kata apa ni? Waddallazina kafaru. Maknanya dalam keadaan walaupun bukan peperangan seperti kita sekarang kan, kita hendaklah sentiasa beringat, Allah Ta'ala pandu kita, Allah Ta'ala guide kita, Allah Ta'ala beritahu kita bahawa orang-orang kafir ini, iaitu musuh-musuh Islam ni, mereka ni sentiasa mengintai-ngintai kita sebenarnya. Sebab mereka ingin kita ni supaya kita lalai daripada senjata kita. Senjata kini, sekarang ni macam-macam senjata kan. Senjata boleh jadi senjata betul, boleh jadi senjata tu senjata ekonomi, boleh jadi senjata tu senjata sosial, boleh jadi senjata tu akhlak, boleh senjata politik, boleh macam-macam senjata. Jadi orang kafir, orang musuh Islam ni, mereka ni akan cuba sentiasa mengintai-ngintai kan, sentiasa buat plan kan. Mereka nak supaya kita ni lalai sikit daripada senjata kita, daripada peralatan kita, daripada apa kekuatan yang ada pada kita. Mereka akan serang kita sekaligus. Maknanya nak tunjukkan bagaimana kan, maknanya bagaimana kita katakan bahawa kita ni sentiasa kena bersedia. Jangan lalai kan. Kalau kita lalai sikit je, Allah Ta'ala akan musuh-musuh ni akan serang kita. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita ni akan menyerang kita menggunakan cara macam-macam kan. Dalam bentuk sekarang lagi dahsyat kan. Jadi oleh kerana itulah, jaga barang kita, jaga senjata kita, jaga kekuatan kita kan. Dalam apa keadaan sekalipun, moga-moga kita tidak lalai. Kerana lalai itulah yang ditunggu-tunggu kan. Mereka akan masuk saja kan. Jadi ini adalah, walaupun ayat ini adalah untuk peperangan kita katakan, tetapi dia adalah umum kan. Lebih umum, boleh difahami secara umum kan. Itulah kehebatan Al-Quran kan. Dia menjadi memberi manfaat kepada kita, memberi pengajaran kepada kita walaupun dalam keadaan yang bukan peperangan pun, dalam apa saja keadaan. Jadi Allah Ta'ala kata fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Mereka akan menyerang kamu dengan satu serangan yang bersama-sama, serbuan. Wala junaha alaikum in kana bikum adza. Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemudahan, memberi rukhsah sedikit kepada orang-orang yang tertentu. Tadi Allah Ta'ala suruh kan, pegang senjata, guna senjata kan, bersiap sedia selalu kan, walaupun dalam solat kan. Jadi Allah SWT sebut sekarang ni, apa Allah Ta'ala kata, iaitu wala junaha alaikum, tidak mengapa. Ini kemaafan yang diberikan oleh Allah, kelonggaran yang diberi oleh Allah SWT. Wala junaha alaikum, tidak mengapa apa, in kana bikum adhan min matorin au kuntum marda. Kalau kamu dalam keadaan hujan, Allah Ta'ala, kenapa sebut hujan? Sebab hujan ini ialah
setengah ulama kata dia bukan hanya hujan, tapi apa-apa keadaan angin yang sejuk ke, salji ke, iaitu apabila kamu berada dalam keadaan susah, nak pegang senjata susah, maka Allah Ta'ala beri kebenaran pada masa itu. Sebab kalau ikut yang atas tu, ayat atas tu, mana wajib memegang senjata semasa peperangan. Jadi sekarang ni kemungkinan susah kan. Habis tu kalau susah macam mana kan, hujan ke, seluk ke, ataupun macam-macam lah keadaan-keadaan, adakah mesti pegang juga senjata? Jadi Allah Ta'ala beritahu sini, wala junah alaikum, tak mengapa kalau sekiranya kamu ni susah dalam keadaan hujan, au kuntum marda, masa tu sakit kan. Sakit macam mana? Sakit nak, kita kata nak apa ni, nak pegang senjata kan, mungkinlah adalah keadaan sakit tertentu, jadi Allah Ta'ala beri kemaafan. Nak cerita sini ialah bukanlah maknanya tak ada chance langsung kan untuk tak pegang senjata tu kan. Sebab apa Allah tak suruh pegang kan, amat suruhan tu kan. Bila suruhan maknanya wajib kalau ikutnya pegang senjata tu. Jadi Allah Ta'ala kata bagi kebenaran, antada'u aslihatakum, kamu meletakkan senjata kamu dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kemuzuran, kamu boleh meletakkan senjata kamu. Wa khuzu hizrakum, tapi ambillah, Allah Ta'ala kata, kamu letakkan, tetapi dengan syarat jangan kamu lalai. Lalai tak boleh kan, walaupun sakit takkanlah lalai. Kamu boleh lalai tak, letak senjata boleh, tapi lalai jangan. Allah Ta'ala kata wa khuzu hizrakum, adalah kamu terus berada dalam keadaan waspada. Kemudian innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Ingat wahai orang kafir, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan untuk orang-orang kafir ini azab yang menghinakan. Maknanya Allah Ta'ala dah garanti bersama dengan orang beriman. Cuma orang-orang kafir itu akan Allah Ta'ala beri kebenaran kepada mereka, dengan syaitan mereka, dengan iblis mereka itu akan membuat perancangan macam-macam kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita, Allah Ta'ala suruh untuk sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga paling minima. Pegang senjata, kalau tak ada keuzuran, pegang senjata. Dalam keadaan kita sekarang pun pegang senjata kan. Bukanlah pegang senjata tu maknanya senjata senapan, bukan, tapi maknanya senjata-senjata yang masing-masing orang ada kemampuan masing-masing kan. Dengan senjata media sosialnya, dengan senjata keyboardnya, dengan senjata apa-apalah kan, alat komunikasinya, hendaklah sentiasa dalam keadaan waspada. Ingat selalu bahawa musuh-musuh Islam tidak diam. Jadi kalau kita diam, kalau kita relax, mereka tidak relax. Seterusnya ayat 103. Fa iza qadaitumus shalah, sekarang dah selesai sembahyang. Habis sembahyang, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Allah Ta'ala kata, adakah bila dah habis solat ni maknanya boleh relax, tak perlu lagi ingat Allah Ta'ala? Tak. Hendaklah kamu sentiasa ingat Allah SWT. Fazkurullah, dalam keadaan berdiri ke, maknanya bukan hanya sembahyang je, masa solat saja nak ingat Allah. Maknanya keluar daripada solat tak ingat Allah? Tak. Dalam semua keadaan. Allah Ta'ala sebut keadaan ni apa? Semasa kamu berdiri, qiyaman wa qu'udan, semasa kamu duduk, wa ala junubikum, semasa kamu tidur, berbaring. Bukan tidur maknanya, tapi berbaring dalam keadaan terlentang. Maknanya dalam semua keadaan. Ulama kata sini, maksudnya kan, apa lagi orang kalau tak duduk, kalau tak berdiri, kalau tak berbaring, semua tu kan, selagi mana dia ni ada akal, maka dia hendaklah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh lupa kan. Jadi ada juga kan, makna ulama kata, iaitu kita kita walaupun dalam keadaan macam mana pun kena ingat Allah, dan kalau keadaan macam mana pun kena lakukan solat. Jadi kalau sudah solat pun kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kan, daripada sini juga kita ambil maknanya selepas bersolat, at leastnya kita berzikirlah sikit kan, astagfirullah kan, walaupun sedikit, walaupun astagfirullah je. Kenapa astagfirullah selepas bersolat kan, dia ajar kepada kita? Kerana kita tak tahu kan, kemungkinan masa solat tu kita telah mencuaikan sebahagian daripada hak-hak yang sepatutnya kita lakukan semasa solat tu. Jadi kita astagfirullahalazim, walaupun selepas solat kan, walaupun selepas daripada kita ni melakukan satu ibadat yang besar, tapi kita tetap kita insafkan, banyaknya kecuaian aku masa solat tadi. Jadi astagfirullah. Selepas daripada tu barulah mungkin nak bergerak dan sebagainya. Dan bergerak tu maknanya tak mengapa kan, sambil bergerak tu kan, sambil dalam kereta ke, sambil hantar anak ke sekolah ke, kita berzikir, tak ada masalah kan, nak astagfirullahalazim, subhanallah, apa benda semua lepas tu silakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat sini, selepas kamu solat, ingatlah Allah, berdiri ke, duduk ke, kamu berbaring ke, ala junubikum. Kemudian Allah Ta'ala kata, fa iza itma'nantum, apabila kamu dah tenang sini. Dah tenang sini maksudnya ialah kamu dah
dah tak ada peperangan dah, dalam keadaan biasa maksud kan, musuh kamu dah tak ada perasaan takut, itma'nantum apabila kamu dah itma'nantum, Allah Ta'ala kata fa'aqimus solah, maka dirikanlah solat. Maksud dirikan solat situ ialah apa? Dirikan solat sebagaimana biasa. Maknanya kalau 2 tu, kalau 4 lah, kalau dalam waktunya kan, maknanya kalau zuhur dalam waktunya lah, kalau asar dalam waktunya lah, begitu kan. Dan Allah Ta'ala kata innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dirikanlah solat. Dan Allah Subhanahu Ta'ala kata sesungguhnya solat itu, innas solata kanat 'alal mu'minin, 'alal mu'minin maknanya wajib kat orang beriman. Dan kewajipan itu bukan kewajipan biasa mana buatlah, tak, dia ada kitaban mawquta, kewajipan yang telah berwaktu. Jadi ada waktu dia. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isyak, ini subuh. Maknanya tak boleh kita ni pandai-pandai buat kita waktu sendiri kan, sembahyang zuhur dan sini kan, dalam keadaan dah tak ada itma'nantum dah kamu tenang dah, kamu tak takut lagi dah, maka adalah kamu sembahyang dalam waktunya, mengikut waktu yang telah ditetapkannya. Jadi Allah Ta'ala kata sembahyang tu ada waktunya, sembahyang dah dalam waktunya. Seterusnya wala tahinu. Sekarang ni kita pergi pula kepada isu yang lain pula. Isu yang lain ni apa? Iaitu dikatakan sebab nuzul kepada ayat 104 pada pagi ni kita ni, iaitu 104 ini berlaku turunnya ayat ini ialah berkaitan, turunnya dulu berkaitan dengan sekumpulan sahabat ni telah diminta oleh Nabi SAW supaya mengejar selepas daripada perang Uhud ini, orang Mekah ni dah balik dah. Mereka tak tahu siapa menang siapa kalah ni kan. Nampak macam Nabi ni kalah lah kan, tapi sebenarnya tak confirm betul-betul menang dan betul-betul kalah. Sebab apa? Orang Quraisy ni bila dah mereka pun balik terus dalam keadaan macam tu, berkecamuk macam tu. Mereka rasa mereka Muhammad dah mati kot, jadi mereka pun lari balik ke Mekah, menuju ke Mekah. Jadi Nabi semua dah selesai semua kan, Nabi tak mati kan. Ada sahabat ingat Nabi dah mati dah, tapi tak mati. Jadi orang kafir ni, Abu Sufyan lah ketua dia pada masa tu, mereka ni bila sampai di tengah jalan mereka pun fikir, kita ni tak pasti betul-betul lah Muhammad ni mati ataupun tidak. Sebab apa? Mayat pun tak ada, tak jumpa kan. Kalau zaman dulu kalau jumpa maknanya mereka akan potong kepala, pegang kepala, tengok, itu baru confirm mati. Sekarang ni kita tak jumpa pun Muhammad, jadi mereka nak patah balik semula ke Madinah. Mereka nak hancurkan betul-betul. Jadi pada masa tu Nabi SAW dapat wahyu. Jadi Nabi SAW pun suruh buat sahabat ni kejar sana, pergi, mereka nak datang kita pergi. Jadi pergi. Jadi setengah dari sahabat ini pada masa tu, selepas daripada tu mereka pun balik semula lah. Sudah tu orang kafir pun semua takut kan, dia balik semula ke sana, ke Mekah. Jadi orang Islam pun balik dalam keadaan tadi yang luka, baru sudah peperangan Uhud dan sebagainya. Jadi mereka pun memberitahulah kepada Nabi Allah, ya Rasulullah kami ni sakit lah ya Rasulullah, kami ni cedera banyak ya Rasulullah, begini dan sebagainya. Jadi kita sekarang muka surat 95 surah An-Nisa ayat 102 sehingga ayat 105. Muka surat kita diskusi ikut muka surat. Jadi muka surat 95 ada tanda situ insya-Allah. Jadi mereka pun mengadulah kepada Rasulullah kan, kami ni cedera begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu ni tahinu ni rasa hina, rasa lemah, rasa tad'afu sini maksud dia kan. Tahinu ni jangan kamu rasa lemah kan. Lemah diri, lemah semangat. Apalah kamu lemah semangat kan. Fi ibtigha'il qaum, dalam talab, malah mengejar kaum, mengejar orang kafir itu kan, mengejar musuh-musuh Islam itu kan. Jadi ayat ni walaupun khusus untuk itu, tapi sebenarnya adalah umum kan. Untuk kita sekarang kan, jangan kita lemah kan, rasa Allah penatnya kan, kita ni nak buat kerja musuh-musuh Islam selalu ganggu kita malas nak ingatkan. Jadi jangan bergaduh lah kan. Memanglah kita ni tak nak cari gaduh, tapi orang musuh-musuh Islam ni, mereka ni tak rehat. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dalam ayat ni, mereka ni penat tak penat. Orang-orang kafir ni, orang yang musuh Islam ni, mereka ni penat tak penat bila mereka buat kerja tu? Penat. Mereka pun tak boleh tidur, mereka pun habis duit, mereka pun menderita sakit lah, maknanya penat jugalah kan. Penat nak buat kerja-kerja ni kan, semua kan nak kerja apa, bergaduh dengan memusuhi Islam ni kan, penat. Tapi Allah Ta'ala pun kata kepada kita, kalau kamu ni Allah Ta'ala kata sini kan, kamu ni penat, kata Allah Ta'ala, in takunu ta'lamun, bukan ta'lamun kalau ta'lamun kamu tahu,
ta'lamun maknanya kamu sakit, menderita sakit. Kalau kamu, Allah Ta'ala kata in takunu ta'lamun, tu alasan tu kenapa jangan rasa lemah tadi tu. Jangan rasa lemah diri tu. Kenapa? Allah Ta'ala kata kalau kamu ni ta'lamun, kamu merasai sakit, penat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata benda, Allah Ta'ala kata fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun penat juga. Orang musuh Islam ni mereka pun penat juga. Mereka pun menderita juga. Jadi kalau dalam peperangan tadi tu, kamu ingat kamu je sakit kan, luka-luka, mereka pun luka juga. Bukan mereka ni senang lenang, tak. Walaupun mereka nampak macam menang, tapi mereka pun sakit juga, menderita juga. Jadi oleh kerana tu, maka kamu sepatutnya janganlah tahinu. Kamu janganlah rasa lemah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu kan, watarjuna minallah ma la yarjun. Kamu ni ada satu benda yang special, yang sepatutnya kamu tak merasa sakit, merasa penat apa, iaitu kamu mengharapkan satu benda daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah benda tu? Pahala. Jadi Allah Ta'ala kata watarjuna minallah ma la yarjun. Mereka tak mengharapkan pahala daripada Allah. Macam mana mereka nak harapkan pahala daripada Allah? Mereka ni tak beriman pun, ataupun beriman tak betul. Jadi macam mana dapat? Jadi kamu berbeza. Kamu ni harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kamu harapkan pahala, kamu penat tapi dapat pahala, maka mereka ni penat tapi tak dapat pahala. Kenapa kamu tak bersungguh-sungguh? Sepatutnya kamu ni bersungguh-sungguh lebih daripada mereka, daripada musuh Islam tu. Jadi kita sebagai orang beriman, sepatutnya kita ni kena bersungguh lagi daripada orang tak beriman tu. Jangan kita ni lemah daripada mereka. Walaupun kita nampak mereka ni hebat dan sebagainya kan, jangan lemah kan, jangan lemah. Kita dapat pahala kan. Tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharap daripada Allah pahalanya yang mereka ni tak harap pun, tak nampak pun, tak nak pun, tak nak. Jadi banyaklah Nabi SAW katakan, siapa yang ribat fisabilillah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa bangunkan diri pada bulan Ramadan imanan wahtisaban. Imanan tu maknanya kamu beriman dan kamu mengharapkan pahala. Ihtisaban, harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalam hadis-hadisnya. Jadi wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala kata Allah Maha tahu dan Maha hakim, Maha mempunyai hikmahnya di atas segala apa-apa yang dilakukan, ditadbirnya, dalam urusannya semua. Allah Ta'ala mempunyai hikmah-hikmahnya. Ayat yang terakhir insya-Allah, ayat 105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Allah kata, maknanya secara kesimpulannya ayat 105 ialah nak menceritakan pula iaitu kalau dalam lah kata kamu ni ada musuh. Kamu ni ada musuh. Musuh kamu ni macam-macam lah kan. Orang kafir ni, kadang-kadang orang munafik dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita ni sebagai orang-orang yang beriman ni, kadang-kadang oleh kerana kita ni kadang-kadang nak marah sangat pada musuh, nak marah sangat kepada orang munafik kan, sehingga menyebabkan kita ni tidak adil, berlaku tidak adil ni. Jadi Allah SWT dalam ayat 105 dan seterusnya lah insya-Allah kan, dalam muka surat seterusnya lepas daripada ni kan 96, muka surat 96 insya-Allah kita akan tengok nanti, iaitu Allah Ta'ala ceritakan walaupun kamu ni dengan musuh Islam, dengan orang bukan Islam, kamu mestilah berlaku adil. Itu core dia kan. Maknanya kan, dalam peperangan, yes, itu peperangan. Sekarang ni dalam bukan peperangan. Ada hidup dalam masyarakat orang Islam ni, orang yang tak Islam mungkin. Jadi orang tak Islam, mungkin berlakulah apa-apa. Nanti kita akan ceritakan insya-Allah dalam next session insya-Allah kan. Iaitu akan berlakulah apa-apa di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita ni ada kecenderungan kan, tidak adil ni isu. Iaitu kita lebih memberikan sesuatu kepada orang Islam. Jadi Allah SWT sebut sini kan, iaitu hendaklah jangan kamu berlaku tidak adil. Hendaklah kamu berlaku adil. Dan kemudian yang kedua Allah Ta'ala ingatkan di sini ialah sebagaimana setengah ahli tafsir kata, iaitu bila berhukum hendaklah berhukum dengan apa yang nampak kan. Apa yang nampak maksudnya, Nabi SAW pernah kata kan satu kali kan, aku ni berhukum di kalangan kamu ni mengikut apa yang zahir pada aku kan. Yang batin aku mana tahu kan, Nabi sendiri pun kan, kecuali diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW kata kemungkinan salah seorang daripada kamu ini, dia ni pandai bercakap. Maknanya yang ni tak pandai bercakap, yang ni pandai bercakap, tapi yang betulnya yang ni, tapi sini salah, tapi dia pandai bercakap. Kemungkinan Nabi kata aku berhukum kerana hukum ni. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beritahu mana betul mana salah kan, maknanya Nabi SAW akan berhukum kan mengikut zahirnya. Jadi oleh kerana itu Nabi bagi warning.
sesiapa yang makan harta orang lain, jaga kan. Secara tak betul. Jadi Allah SWT, kita tengok ayat ni, ayat terakhir ni, Allah SWT kata, sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Alkitab dengan benar, iaitu Quran dengan benar. Kemudian supaya kamu berhukum di antara manusia. Di antara manusia ni tak kira dia ni Islam ke tak Islam ke, bima arakallah, dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu. Jadi semua benda tu Allah Ta'ala perlihatkan. Jadi mungkinlah berlaku kesalahan, kemungkinan kan, maka Allah Ta'ala akan tegurlah Nabi SAW. Tapi kita sekarang ni, kita akan berhukum dengan Al-Quran kan. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala takun lil khainina khasima, janganlah kamu ini menjadi lil khasim. Khasim itu maknanya mudafi', muhami, maksudnya ialah menjadi backing, jadi tukang backing kepada lil khainin, kepada orang-orang yang khianat. Maknanya kalau orang tu confirm khianat, jangan kamu backing dia. Maknanya orang yang bersalah jangan backing. Itu maksud dia kan. Kalau ikut di sini maknanya ini, maknanya kalau kita ni jadi peguam ke, jadi apa ke, kalau orang tu kita dah tahu dah salah kan, dan kita tahu kan kalau kita backing dia salah, kita tahu dia salah. Kalau tak salah, kalau tak jelasnya, itu cerita lain kan. Kalau kita salah kan, orang tu salah betul-betul, tiba-tiba kita backing dia, no. Allah Ta'ala kata wala takun, jangan kamu menjadi pembacking kepada orang-orang yang khianat. Itu ada sambungannya insya-Allah kan, ceritanya yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok insya-Allah dalam session yang seterusnya, iaitu dalam muka surat yang ke-96. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab, bersama-sama dengan Al-Quran sentiasa insya-Allah. Moga-moga kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita akan mendapat sedikit pencerahan insya-Allah, supaya Quran ini tidak ditinggalkan, kita tinggalkan, kita baca saja tapi kita tak faham. Waliyazubillah, insya-Allah kita dapat apa-apa insya-Allah yang terbaik daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.